والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilatul Muhsin Majlis, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Perangkat Pengurusi Masjid Al-Muhajirin, seluruh ahli tuan kuasa, pegawai-pegawai agama, pegawai masjid, Ashabul Fadilah Habib Muhammad Al-Mahdali hafizahullah wa ra'ah, Fadil Sa'id Rus, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tak kendalan para musyid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berada di majlis cinta yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih di kalangan ribuan khalayak. Maka kita yang terpilih untuk hadir di majlis yang penuh dengan rahmat dan kemuliaan ini, alhamdulillah. Majlis ini ialah majlis yang penuh dengan rahmat. Kerana bila mana kita menganjurkan majlis lantunan mahabbah, majlis berselawat, berarti majlis seperti ini ialah majlis yang penuh dengan rahmat. Sebab bila mana kita berselawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas selawat kita. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Selawat daripada Allah maknanya rahmat. Selawat daripada malaikat makna istighfar. Selawat daripada kita bermakna kita doa untuk Nabi kita. Pada hadis itu dapat kita faham, siapa-siapa yang berselawat dekat Nabi sekali, Allah selawat dekat dia 10 kali. Berarti Allah merahmati kita dengan 10 rahmat. Kalau kita selawat 100 kali, jadi kalau kita selawat 10 kali, kita mendapat 100 rahmat Allah. Kita selawat 1 kali, berarti kita mendapat 1000 rahmat Allah. Sebab itu ajibnya majlis ini, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, bila mana kita nak memulakan majlis, hujan turun. Hujan ialah rahmat. Kadang-kadang kita tak berasa rahmat ni, tapi Allah tunjuk rahmat dia dengan Allah turunkan hujan. Maka sesungguhnya majlis ini majlis yang penuh dengan rahmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sebut dalam hadis, inna awlan nasi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama di sisi aku di akhirat esok, siapa yang paling banyak berselawat. Selawat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama kita mendapat rahmat Allah di dunia. Siapa-siapa nak hidup dia mudah, kerjanya senang,
mendapat kebahagiaan sepanjang masa, urusannya mudah, segala-galanya ialah dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat memudahkan semua perkara. Tapi kena konsisten dan istiqamah. Dalam satu hadis yang lain Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang melazimi selawat sebanyak 1000 kali sehari, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan 1000 hajatnya. Tuan-tuan, tentu hajat kita banyak. Tentu hajat kita banyak. Jadi kalau kita nak hajat-hajat kita Allah kabul, perbanyakkan selawat. Maknanya hajat-hajat terkabul dengan kita muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang tua yang saya pernah bercerita soal Sayyidina Muhammad. Seseorang ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana nak tidur malam, orang dulu-dulu kalau nak tidur malam, rumah akan dipadam lampu. Dalam rumah dipadam lampu, luar rumah tak berlampu. Orang dulu mah ada lampu luar rumah. Orang lah yang baru ada lampu luar rumah. Orang dulu-dulu, bila mana mereka nak tidur malam, mereka padam lampu. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita menyarankan supaya setiap orang yang tidur malam, padam lampu. Dulu orang panggil pelita. Padam pelita. Sebabnya, mungkin dapat kita faham, kalau pelita tak dipadam, mungkin akan mengundang bahaya. Kalau ada tikus ke kucing ke dia langgar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelita nanti akan mengakibatkan kebakaran. Maka Nabi kita memberi pengawasan, nak tidur malam ada lampu. Maka muslimin dan muslimat Allah sekalian, atau orang tua ni, Muhammad sayyidina Muhammad, bila mana dia nak tidur malam, lampu dipadam. Tapi seusai lampu dipadam, rumahnya kembali bercahaya. Tuan-tuan, bila orang perhati-perhati, orang cek-cek, rupanya orang tua ni, dia takkan tidur malam, melainkan dia telah habiskan dulu selawat dekat Nabi 12,000 kali. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, bayangkan kalau rumahnya bercahaya, bayangkan hati dia. Maka subhanallah, Sayyidina Muhammad, maka sesaat yang kita berada ini, perbanyakkan selawat. Semua anak muda yang ada, semua hadirin hadirat yang ada, mula pada esok, kalau siapa masih belum buat, mula esok. Selawat 1000 kali sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mungkin boleh menggunakan sirah yang paling ringkas, yang paling pendek, iaitu selawat Jibril alaihissalam. Maka Jibril kalau sahabat Nabi, dia pakai sirah ni, sallallahu ala Muhammad. Jadi kita pakai sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak mendapat keberkatan dan rahmat dengan selawat. Rahmat Allah itu mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat mana kasih sayang Tuhan. Kalau kita nak kita mendapat kasih sayang Tuhan, selawat. Tuan-tuan buat 40 hari ya, tuan akan rasa hidup penuh dengan rahmat. Hidup dibimbing oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan kita daripada kemurkaan dia. Allah jadikan kita benci kepada maksiat. Allah jadikan kita suka pada taat. Tuan-tuan, kadang-kadang tadi kita dengar tadi cerita daripada Habib berkenaan dengan Sayyidina Muhammad, orang yang mimpi Rasulullah. Kita tuan-tuan, dengan berselawat ni imma wa imma. Sama ada kita mimpi Rasulullah ataupun orang mimpi kita dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dengan berselawat kita mendapat imma wa imma. Sama ada kita mimpi Rasulullah ataupun orang mimpi kita dengan Rasulullah. Ya, subhanallah, Sayyidina Muhammad, bila seseorang tu bermimpi Rasulullah, walaupun orang mimpi dia dengan Rasulullah, berarti busyra bahawa dia akan jadi orang utama di sisi Nabi pada hari dibangkitkan esok. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, kita tak penting orang tak kenal kita, tapi kita sangat penting Nabi kenal kita. Kalau orang tak kenal kita, tak ada masalah, tak ada isu pun. Tapi kita bimbang Nabi tak kenal kita. Jadi kita harap insya-Allah pada hari dibangkitkan esok, pada saat Nabi pilih umat dia, umat Nabi yang paling ramai masuk syurga. Dalam satu hadis yang masyhur,
Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi minta 1/3 umatnya masuk syurga. Allah kabul. Bila Allah kabul, Nabi jadi haloba. Nabi minta, ya Allah, jadikan separuh penghuni syurga itu umatku. Allah kabul juga. Nabi jadi haloba lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ya Allah, jadikan 2/3 umatku penghuni syurga. Berarti tuan-tuan, harap-harap kita semua masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab 2/3 tu banyak. Dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Mana dalam syurga itu kebanyakan umat Muhammad masuk syurga. Dan kita harap bukan setakat kita masuk syurga, tapi semua kita akan masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, macam mana orang masuk syurga tanpa hisab? Ialah orang yang penuh kerinduannya, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sesungguhnya majlis yang kita buat malam ini ialah bertujuan untuk menghidup dan menyuburkan kasih yang sedia ada dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai kita nak jadi seperti mana para ahli ulama, para habaib, para masyayikh sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebut Nabi, rindu, bergenang ayat mata. Sebab ayat mata seperti kita sebut tadi oleh Ustaz Wadi tadi, ayat mata tu tanda rindu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita ni bila sebut Rasulullah, kita nak boleh keluar air mata. Dan rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah iman. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sallallahu Muhammad. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih ia kasih daripada dia kasih pada mak dia, ayah dia, anaknya dan manusia keseluruhannya. Kita kasih kat Nabi melebihi segala-galanya. InsyaAllah sallallahu Muhammad. Ya subhanallah. Jadi selawat yang paling utama. Kalau kita tak zikir banyak pun, kalau kita tak doa banyak pun, tapi kita mesti selawat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dalam selawat itu dia ada zikrullah, dia ada doa dan dia ada rahmat. Sebab selawat dia pakai sirah Allahumma, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkanlah ke atas penghulu kami Muhammad. Dalam selawat dah nama Allah, dalam selawat dah ada doa, dalam selawat dah ada selawat. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, pada malam ini kita bukan sakat nak dengar bicara, tapi kita nak buktikan kita mempraktikkan bicara-bicara yang telah sallallahu alaihi Muhammad dibacakan, disebut, disyarahkan oleh para masyayikh kita tadi, insya-Allah. Bolehkah? Boleh esok mula 1000. InsyaAllah. Jadi, wajibkan atas diri sendiri. Kita tak boleh wajib kat orang, tapi kita boleh berwajib untuk diri kita sendiri. Aku tak akan tidur malam, melainkan aku berhabis dulu 1000 selawat dekat Rasulullah Allah Sayyidina Muhammad. Jadi nanti, insyaAllah, Sayyidina Muhammad, sebelum kita tengok wajah Nabi di akhirat esok, kita teringin nak tengok wajah Nabi di dunia ni. Betul tak? Tak ada umat lah yang tak berasa nak tengok Nabi di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau dah sampai masanya, dia akan berperingkat-peringkat. Ada orang tengok Nabi sipi ya. Ada orang tengok Nabi belakang dulu. Ada orang tengok Nabi tengok senyum ya. Jadi sebenarnya dia proses. Nak lagi, tingkat lagi. Nak lagi, tingkat lagi. Nak lagi, tingkat lagi. InsyaAllah. InsyaAllah sebenarnya selawatlah yang memudahkan kita untuk dapat melihat wajah Nabi yang mulia. InsyaAllah. Cuma jangan jadi 3 jenis orang. Nabi sebut, la yara wajhi thalathatu anfus, tidak akan melihat wajah aku 3 jenis orang. Tidak akan tengok muka aku 3 jenis orang. Yang pertama, al-aqu li walidai, orang yang derhaka pada mak ayah. Siapa-siapa ada isu dengan mak ayah, balik malam ni, esok minta maaf, settle dengan mak ayah. Nanti Nabi tak tengok, Nabi tak mau tengok muka kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, dengar kata, patuh. Sampai mak dan ayah kata, memang anak kita anak soleh. Itu syarat pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, man lam yusalli alayya hina yuzkarusmi, hina yuzkarusmi baina yadai. Yang kedua, orang yang tak selawat ke aku ketika dia dengar selawat depan dia. Tuan-tuan, bila sebut nama Nabi Muhammad,
Sekalipun orang tak sebut sallallahu alaihi wasallam, kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Ni tak hidup ni. Kalau orang sebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ni kena buat ni. Waktu kami mengaji di Mahat dulu, Salah Sayyidina Muhammad meneru. Selawat ni dia sampai kena bergemuruh. Bila sebut nama Nabi Muhammad, alhamdulillah. Macam tu kena hidup di majlis selawat. Baru nama majlis selawat. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila sebut nama Nabi Muhammad, kalau tulis Nabi Muhammad. Jadi bila sebut Nabi Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Tulis sallallahu alaihi wasallam, mulut sallallahu alaihi wasallam. Allah Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Orang yang Nabi tak mahu tengok muka juga ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika disebut namanya dia tak selawat balik ke Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, Nabi sebut at-tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba angkat tangan siapa dalam poket baju dia ada sugi. Tak ramai. Tak ramai. Nanti Faiz anjur program pula, syaratkan semua bawa sugi. Salah Sayyidina Muhammad. Sugi ni kena bawa selalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah benda yang paling murah sekali untuk kita, mudah buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah, para sahabat, mereka berdiri, mereka tak duduk, mereka bersugi. Duduk nak berdiri, mereka bersugi. Nak masuk rumah, mereka bersugi. Keluar rumah, mereka bersugi. Sugi sepanjang masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang tanya, Ustaz, buat bergigi okey tak? Tak okey. Pasal apa? Sebab tak sama kayu arak dengan berui gigi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kayu arak ni, kayu ni tak sama dengan berui gigi. Kalau pakai kayu arak ni, mata kita jadi cerah. Mata jadi cerah. Otak jadi cerdik. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab kayu sugi ni, dia akan menghapuskan balgam yang duduk di otak ni. Khasnya untuk anak-anak mengaji ni. Salah Sayyidina Muhammad. Balgam ni dia macam hinguihu. Dia macam gelma. Bila duduk di otak, melambatkan hafalan. Dicairkan hafalan, dicairkan balgam dengan sugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, siapa-siapa yang mengaji, belajar, biasakan bersugi untuk mencerdikkan dia. Yang lebih penting, bersugi dapat mengingatkan kita untuk mengucap La ilaha illallah ketika nak mati esok, insyaAllah. Jadi, tak sama di antara menggunakan kayu arak dan hak lain. Salah Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Kalau kita dalam poket buri gigi, poket, orang kata, dia ni poket tidur. Wah. Itu ya. Tapi kalau ada sugi, tak ada isu tu. Mana tak ada satu pun boleh menandingi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ni relevan untuk semua zaman, semua masa, di semua tempat, siapa saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi lagi sekali, kalau ada malih macam ni, saya nak tanya lagi sekali. Siapa yang bawa sugi, semua pakai angkat. Baru kita berjaya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, satu masa Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Khalid Al-Walid ni, dia perang tak pernah kalah. Dia mimpin perang mesti menang. Orang tanya apa dia punya masalah Sayyidina Muhammad, apa dia punya amalan dia sehingga perang menang. Dia kata, dengan ada dalam sorban aku masalah Sayyidina Muhammad beberapa urat rambut Rasulullah. Kenapa sampai tahu tu? Tabarruk bi Rasulillah. Kalau kita tak ada rambut Nabi, peluh Nabi dan sebagainya, tapi kita ada sunnah. Betul tak? Jadi sunnah itu memperkuatkan kita. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada 1000 lagi malih macam lepas ni, jadi semakin semaraklah, kuatlah pengamalan sunnah dalam diri kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak di diri kita ni lebih banyak sunnah-sunnah
Nabi diamalkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, anak-anak, para pelajar, semua yang hadir, musalah, perkukuhkan sunnah diamalkan dalam diri kita insya-Allah. Kita belajar apa dia sunnah. Jadi sunnah ini kita nak amalkan agar kita hampir dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah merahmati pihak penganjur, mendekatkan mereka terutamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengangkatkan kita ke sisi kasih yang tertinggi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali saya nak pesan, kena banyak semayang untuk jadi jiran Nabi dalam syurga. Satu masa seorang sahabat minta kat Nabi, ya Rasulullah, tolong doa kat saya teringin nak jadi jiran Nabi dalam syurga. Nabi kata boleh, tapi hang tolong aku, hang kena memperbanyakkan sujud. Apa mana memperbanyakkan sujud? Memperbanyakkan semayang. Fardu dah wajib, buat banyak sunat. Fardu dah wajib. No? Jangan ada seperti mana kata Ustaz Wadi tadi, jangan ada yang lepas balik-balik tak semayang isyak. Balik-balik letih. Hak wajib telah dah. Semayang sunat bagi banyak. Pasal apa? Sebab dalam semayang itu ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi siapa-siapa tak beri salam dekat Nabi dalam semayang, jadi semayang tak sah. Siapa-siapa nak dekat dengan Nabi, nak jadi jiran Nabi dalam syurga, perbanyakkan semayang. Mudah-mudahan insya-Allah dengan hadis yang terakhir itu akan menyemarakkan kita untuk kita selalu bagi salam kepada Rasulullah. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, inna lillahi malaikatan yuballighuna an ummatis salam. Tuhan ni dia ada malaikat dipanggil sayyahin. Kerja malaikat ni ialah menyampaikan salam-salam umat kepadaku. Jadi kita harap salam Sayyidina Muhammad jadi senasa masuk salam-salam kita pada Rasulullah dan Nabi kita menjawab salam-salam kita semua insya-Allah. Lebih daripada Allah, kurang saya sendiri, insya-Allah mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah maafkan kita, Allah jauhkan kita semua daripada kemurkaannya, Allah dekatkan kita semua dengan syurganya, Allah jadikan kita sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.